The best part, kita bawa jenazah tu ke sini. Kita mandikan ramai-ramai, kita kafankan, dan kita bawa ke tanah perkuburan, sama-sama kita kebumikan dia. Nama saya Haji Muhammad Ruslan bin Abdul Rahman. Saya Muhammad Maaz bin Salim, Ketua Operasi di Masjid Al-Istighfar. Sudah bertugas di masjid ini sejak tahun 2004 hingga sekarang. Dan saya bertugas di sini selaku Imam Eksekutif. Allah Ta'ala takdirkan saya diterima di sini. Kadang-kadang jemaah tanya, Haji tinggal mana? Saya tinggal Ulan. Ulan tak ada masjid. Uniknya di Masjid Al-Istighfar ni, yang pertama, Alhamdulillah, syukur dia terletak di tempat kawasan yang ramai orang Melayu Islam kita. Pembangunan Masjid Al-Istighfar ini bermula pada tahun 1998 dan pada tahun 2000 bulan September, masa itu MP di Pasir Ris iaitu Encik Ahmad Magat dengan resminya membuka masjid ini pada bulan 9 tahun 2000. Jadi tak secara langsung mereka memang berkeinginan untuk sentiasa memakmurkanlah rumah Allah ni, memakmurkan Masjid Al-Istighfar, dan oleh sebab itu juga kita insya-Allah bersusah payah juga untuk melakarkan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk semua pihak, semua usia dan juga semua segenap lapisan masyarakat. Masjid ini memang masjid kampung dulunya, sebab dulu sini kawasan Pasir Ris ini kampung, boleh dikatakan kampung nelayan, ya. Dan tapak masjid ni pun dulu boleh dikatakan belukar Semak Samun. Dibentuk satu jawatan kuasa pembinaan Masjid Al-Istighfar yang terdiri daripada penduduk-penduduk kampung sini. Penduduk-penduduk mula buat program-program, ya. Masjid belum ada, jadi kebanyakan program dibuat di Void Deck dengan sokongan penduduk-penduduk kampung Pasir Ris dapat menyiapkan. Di antara aktiviti di Masjid Al-Istighfar, kita ada beberapa bahagian yang terdiri daripada belia, kemudian family, keluarga, muslimahnya, dan orang-orang yang ingin memberikan sumbangan tenaga, iaitu secara sukarelawan. Kita masjid yang satu-satunya pada masa itu mengadakan sesi atau pembelajaran untuk anak-anak istimewa. Kita panggil Madanis, Madrasah Anak Istimewa. Di samping mereka belajar, mereka diajak solat bersama, selawat bersama, baca ayat-ayat Quran bersama. Kita ada satu podcast, nama dia The Talking Dome di Spotify, yang itu lebih kepada anak-anak muda. Sebab itu kita namakannya dengan nama yang mungkin lebih sesuai kepada anak-anak muda. Tapi dalam masa yang sama juga, kita tak boleh nak menafikan kehebatan orang-orang lama kita yang pandai juga main Spotify, dan mereka juga pendengar kami lah. Ini termasuk juga bahagian wanita kita, bahagian muslimah ataupun bahagian ustazah kita, iaitu The Ladies Minaret. Ladies Minaret ni lebih kepada membincangkan isu-isu wanita semasa. Di antara usaha kita yang amat ringkas, insya-Allah, iaitu kita sediakan free water cooler lah, water for all, yang terletak di bahagian Pasir Ris Drive 3, betul-betul di luar gate Masjid Al-Istighfar, di mana tempat itu merupakan PCN ataupun pavement bagi para penunggang basikal dan juga joggers, yang juga orang yang nak lari, riders. Itu semua adalah tempat pit stop untuk mereka minum air sikit lah. Jadi dinamakan water for all. At one time kita ada piara jemaah revert. Dia dibuang oleh keluarga dia. Dia Indian, Christian. So when he reverted to Islam, isteri, anak-anak dia semua disown him. So dia datang masjid, dia declare. So we look after him.
kita allow him to stay in the mosque. And then he fell sick. I think we look after him about 6 months. Sampai dia masuk saat-saat akhir dia tu dihantar ke hospital. Peristiwa yang menyedihkan tu bila dia dah meninggal, di mana anak-anak dia dan isteri dia berebut nakkan jasad dia. Dia bilang nak ikut cara dia. Alhamdulillah dia ada simpan rekod yang dia reverted to Islam. So orang-orang MUIS datang, polis datang, anak-anak dia tak boleh terima bapa dia Islam. No, my father is Christian. Dia tak tahu yang bapa dia duduk kat masjid. Pasal dia orang tak ambil tahu. Cuma bila dah meninggal, the police inform them, then dia nak claim jenazah. Jadi kita fight for him lah. Kita panggil pegawai MUIS pun turun, then we show dia punya proof that he was a Muslim, and then we pujuk anak dia, and the best part, kita bawa jenazah tu ke sini, kita mandikan ramai-ramai, kita kafankan, dan kita bawa ke tanah perkuburan, sama-sama kita kebumikan dia. Akhirnya anak dia minta maaf lah. Always tanamkan niat bahawa apa yang kita buat dalam masjid ni untuk cari keredaan Allah. InsyaAllah kalau kita jaga, we will not be calculative, we will not be emotional. Sebab apa? Dalam masjid ni cubaan dia lebih berat daripada luar. Kata orang tu, kat luar syaitannya private, dalam masjid syaitannya sarjan major, colonel. Dia lebih, sebab apa? Orang yang datang dalam masjid ni orang yang nak buat baik, kan? Jadi dia perlukan lebih banyak usaha untuk merosakkan kita, untuk menghasut kita. Jadi kepada para youth out there, para pemuda dan belia, jangan segan dan silu untuk datang ke masjid, kerana masjid adalah rumah Allah, dan insya-Allah kita ada pegawai-pegawai dan juga para sukarelawan di kalangan belia kita pun ada yang akan welcome you all lah. So kalau perlukan apa-apa, just contact kita. InsyaAllah kita akan sediakan apa yang patutlah.